sekiranya ingin bertanya apa-apa soalan berkenaan dengan pengajian anda, berkenaan dengan apa sahaja yang berkaitan, boleh gunakan ruangan chat box untuk bertanyakan apa sahaja soalan. Okey. Sebelum tu saya nak ingatkanlah kepada saya masih lagi mendengar, mic anda masih lagi buka, jadi minta admin kalau boleh tolong mute-kan. Okey, baik. Sebelum tu kita nak jemput Datuk Dr. Yu untuk masuk di dalam kita punya sesi live kita pada hari ini. Datuk. Okey, terima kasih. Cik Isa ni? Ya, terima kasih. Apa khabar Datuk? Okey, sihat. Okey. Alhamdulillah. Okey Cik, Datuk, kita sekarang ni dekat Malaysia ni kita dilanda dengan 3 jenis demam. Salah satunya adalah demam COVID-19 di mana semua orang dah tahu. Dan kita masih lagi dalam PKP, dalam tempoh MCO, jadi kepada anda semua tolong patuh SOP yang telah disediakan. Yang kedua, kita dalam demam bola. Jadi yang ada di sekarang ni semuanya dalam macam resah. Diorang nak tengok bola ke diorang nak tengok live. Jadi kebanyakan yang ada kat dalam ni semuanya diorang fikir untuk masa depan, jadi diorang akan dengar apa yang kita akan sampaikan, dan juga Datuk mungkin akan berikan beberapa tips untuk mereka semua. Yang ketiga, demam untuk nak masuk ke universiti. Yang ini kita nak bincangkan ni Datuk. Jadi topik kita pada hari ini agak simple. Kita nak bercerita berkenaan dengan hala tuju lepasan SPM, di mana mereka semua mungkin diorang akan memilih ke mana-mana dan apa yang kita tawarkan. Jadi mungkin Datuk ada nak tambahkan apa-apa untuk nak untuk perkenalkan diri Datuk supaya diorang semua lebih jelas berkenaan dengan latar belakang Datuk. Silakan Datuk. Okey, terima kasih Cik Isa. Okey, sama-sama Cik. Pada saudara-saudari semua, selamat malam. So jadi terima kasihlah kerana dapat sudi hadir sesi live ini bersama-sama dengan saya untuk share sedikit konsep pengetahuan dan pengalaman tentang kerjaya di agensi penguatkuasaan dan juga sebagai seorang pelajar lepasan SPM, apakah perlu kita buat. Itu saya nak bagi pandangan dan cadangan sedikit. Sebelum saya mulakan sesi ini tentang kongsi pengalaman dan pengetahuan saya, mungkin saya nak kenalkan diri saya sedikit. So, okey, nama saya tadi dah Cik Isa dah beritahu. Saya ni seorang pesara polis. So, pangkat terakhir yang saya menjawat adalah DCP atau Deputy Commissioner of Police, retired. So, saya ni juga seorang associate professor. Saya kena berbakti dengan negara, Dewan Agung dengan Dewan Am Sultan bagilah Datuk kepada saya. Saya dapat Datuk dan juga lain-lain pingat jasa pahlawan negara semua tu. Dan saya doktor sebab saya ada PhD dalam criminal analysis. Saya pun seorang peminat akademik. Saya mempunyai 5 ijazah, 2 basic degree, 2 master and 1 PhD, dan juga fellow kepada banyak professional body macam fellow of Malaysia Institute of Chemistry, President of Forensic Science Society, council member Confederation Scientific Association, Malaysia Crime Prevention Foundation council member, banyak lagi, just to state a few. I got about 7 or 8 lah. So saya ni memang aktif di dalam agensi profesional dan juga NGO. Sebelum saya bersara, saya merupakan jawatan yang terakhir saya menjawat adalah sebagai Komandan Maktab PDRM Kuala Lumpur dekat Ceras. Dan sebelum saya menjawab Komandan Maktab PDRM Kuala Lumpur, saya menjawab sebagai Ketua Makmal Forensik PDRM, iaitu di ujung bukit, lepas tu turun ke kaki bukit Maktab. Okay. Dan juga perkhidmatan saya ni boleh katakan ni tempoh lebih kurang 40 tahun di PDRM sajalah. Saya masuk sebagai inspektor dan bersara sebagai Deputy Commissioner of Police lah. So itu sepintas lalu tentang kerjaya saya. So jadi kalau tak tanya tentang agensi penguatkuasaan, so bolehlah saya kongsi bukan hanya dalam negara saja, tetapi luar negara pun saya ada. Dulu saya juga macam terlibat
di satu persatuan antarabangsa panggil INTEPA atau International Association of Police Academy World. Artinya ini association ni Ya, sendiri je pun. Betul. Jadi mengambung bukan setakat yang ada di dalam negeri, tapi di luar negara pun Datuk terlibat juga. ada terlibat. So kalau nak cerita tentang agensi penguasaan ni kata di Asia Timur, di Eropah, lain-lain tempat, Australia, New Zealand, Canada, banyak kita dah pernah bincang tentang isu-isu cabaran yang dihadapi oleh agensi penguasaan. Jadi saya boleh kongsi pengalaman kalau saudara-saudari minat, tetapi pada malam ini jangan pergi jauh sangat sebab ni saudara-saudari ni semua ni berlepasan SPM. We go one step at a time. Okay. So yang pertama, Boleh Datuk kongsikan tak berapa tahun pengalaman Datuk di dalam pasukan PDRM? lebih kurang dekat-dekat 40 tahun. Saya masuk umur 20, Tahun. bersarah wajib 60. So lebih kurang 40 tahun lah. Mungkin 39 tahun lebih lah macam tu lah. So tengok bulan berapa. So agensi yang jabatan saya paling berkhidmat termasuklah cawangan khas, siasaran jenayah, jenayah komersial, latihan, maktab, makmah forensik, dan akhir sekali maktab PDRM Kuala Lumpur sebagai ketua sana lah panggil komandan. Kalau universiti dah panggil PC. Kalau latihan institusi maktab dah panggil komandan. Dan lain sikit. Untuk militeri dengan polis saja dia panggil komandan. Macam itulah. So nak cerita tentang pengalaman di siasatan jenayah, di jenayah komersial, pengurusan, latihan, memang banyak. Okay. Saya boleh cerita, banyak cerita. CSI semua ada. So banyak boleh cerita. Not a problem. Tengok kita, apalagi kita nak pergi tuju ke mana saja. So kita akan kupas berkenaan dengan program apa yang kita tawarkan. Yes. Jadi sebelum tu saya nak tanya dengan Datuk. Okey Datuk, apakah persediaan awal untuk pelajar-pelajar lepasan SPM bagi memasuki alam universiti? Mungkin diorang ni semua, diorang masih lagi terfikir, diorang tak tahu kos apa yang bersesuaian dengan dia. Jadi mungkin diorang tak ada persediaan awal. Jadi bagi pendapat Datuk, apakah persediaan awal untuk pelajar-pelajar lepasan SPM ni? Silakan Datuk. Okay, bagi pelajar-pelajar lepasan SPM, pandangan saya macam ni. Kalau nak mula kerja, memang terlalu muda. Okay, jadi pelajar-pelajar terus meneruskan pelajaran ke peringkat yang lebih tinggi. Sebab kalau kita melanjutkan pelajaran ke lebih tinggi, yang pertama, kerjaya kita, harapan kita ni lebih cerah. Sebab apa? Dengan ijazah, diploma, ijazah atau master yang kita peroleh, jadi dari segi kalau tak cari satu kerja pun, dari segi gaji pun lebih tinggi. Contohnya. So sebelum kita boleh sampai ke tahap nak cari kerja yang agak baik dan gajinya agak memuaskan atau lumayan, jadi cabaran pertama adalah untuk melanjutkan pelajaran ke peringkat universiti. So di ini kerana ni pelajar-pelajar lepasan SPM sekarang ni cukup mewah. Masa saya lepas SPM tingkatan 6 lah. Tingkatan 6 kata tak ada, bye-bye, kerja lah. Mau nak belajar pun tak ada peluang. Tapi sekarang ramai. You tengok, you keluar Universiti Sabah ni macam VIP. Inilah peluang untuk melanjutkan pelajaran supaya ni masa depan kita lebih cerah. Saya bagi contoh, simple one. Mengapa saya cakap demikian? Contoh lepas SPM, tak payah pergi jauh, kita akan masuk polis. Jawatan yang paling boleh pergi kalau dia mau, constable. Contoh kalau you dapat diploma, you boleh masuk sebagai seorang sarjan. Kalau dapat degree, you boleh masuk sebagai inspektor. Nampaknya. Kalau dapat master, boleh masuk sebagai inspektor tetapi kenaikan tambah dua peringkat lagi. Kalau contohnya orang mula dengan 2005, kalau satu increment 250, you dapat 2 lagi. Jadi you dapat gaji permulaan dengan yang lain-lain sama. Latihan tambah 2 lagi increment. So tengok di sini kita dapati kalau ada kelayakan akademik yang ada, kita ni lebih matang, buat benda pun lebih baik, lebih profesional. Ini yang sebabnya saudara-saudari ni perlu melanjutkan pelajaran. So itu soalan pertama. Yang kedua, nak belajar di mana? Itu nombor tu.
So contohnya macam saudara-saudari kalau suka macam contohnya agensi penguatkuasaan, suka macam bidang kerjaya di keselamatan, atau dalam bahasa kita panggil security di swasta, kalau di jabatan agensi kerajaan dia panggil penguatkuasaan, dua-dua. Jadi sebab fungsi dia mungkin berlainan, tetapi peranan dia berlainan, fungsi lebih kurang sama. Satu menguatkuasakan undang-undang, satu menjaga keselamatan supaya ni peraturan yang dapat dikekalkan dengan baik di sebuah organisasi. So kita nampak, so enforcement and security dua-dua ni mustahak. Tengok saudara-saudara di mana. So nak sampai ke sana, apa yang perlu kita buat? So one of the thing is kita kena belajar. Sekarang ni saudara-saudari cukup bertuah. Sebab apa ni? Macam satu University College SSA dia berlawakan macam diploma. Tak lain tak bukan. Tepat kepada tempatnya, iaitu law enforcement. Diploma law enforcement. Diploma security management. Bachelor of law enforcement. Master law enforcement. Kalau you contohnya nak menceburi diri dalam bidang penguatkuasaan, memang inilah tempat yang sesuai. Saya katakan. Nah, lagi satu, bukan semua pelajar-pelajar ni cukup minat kepada sains atau matematik. Bukan semua dia ada minat. Kalau ni tak begitu suka tentang subjek-subjek macam ni, saya nak katakan ni bidang law enforcement is the best. Sebab matematik tak banyak, sikit saja, sains tak banyak, forensik sikit saja. Kalau pergi belajar contohnya, saya dulu belajar apa? Kimia. I'm an analytical chemist. You tengok dia main matematik satu macam lah. Kimia pun satu macam lah. You tengok kalau molekul organik tu, pening. Ada sampai sekarang saya sudah pas pun. Ada kalau dia punya subjek, saya boleh tahu sikit-sikit, tahu penuh tak ada, quantum chemistry. You tengok. So abstract. Matematik kalau sampai peringkat tinggi, very abstract. Bukan semua orang minat itu. So kalau kita ni seorang yang berjiwa, contoh, bangsa dan negara nak macam memberi perkhidmatan yang terbaik di macam masyarakat, antara satunya ni agensi penguatkuasaan. Pandangan saya macam tu. Dan bidang ini juga cukup sesuai kalau saudara-saudari tak begitu minat tentang sains dan matematik. This is the best platform lah, pandangan saya. Kalau if you love science and mathematics, platform ini boleh guna tak? Pun boleh. Then you specialize bidang-bidang contohnya siasatan forensik, kasih dia kau-kau punya. Nak berapa kau punya matematik pun ada. Tetapi itu tak merupakan sebagai macam subjek teras. Itu option. Tapi law enforcement ni lebih ni kepada apa? Kepada macam penguatkuasaan. Lebih kepada common sense. Jadi kita buat benda-benda tu ni, kita tahu ikut kalau perasaan ni macam tu lah. Memang kalau reasonable person would think like that, it will be okay. So pandangan itu yang sebentar saya nak sampaikan. So this is the balance. Agak panjang dia punya penerangan. Saya cuba fikirkan satu soalan dia punya penerangan boleh dikatakan 800 perenggan tu, Datuk. Jadi Datuk boleh katakan Datuk selitkan berkenaan dengan subjek mata pelajaran, kos apa yang ditawarkan. Jadi mungkin ada perkara-perkara yang diorang tak faham lagi berkenaan dengan program apa yang kita tawarkan dan juga subjek-subjek apa yang menarik di dalam kos yang kita nak tawarkan ni. Jadi boleh tak Datuk terangkan kos apa yang ditawarkan dengan subjek-subjek apa yang menjadi pilihan orang ramai pelajar-pelajar ni untuk memilih kos tersebut. Silakan Datuk. Boleh. Banyak ni. Kalau nak mungkin diorang ni kejaya diorang nak jadi sebagai salah satu pasukan dan masuk dalam pasukan polis, tentera dan sebagainya kan. Jadi diorang mesti nak kena tahu jugalah. Okey. Kalau nak kata ni kursus-kursus yang ditawarkan oleh satu University College, khasnya kalau satu Security Academy, kita sekarang ada tawarkan contohnya kalau paling tinggi sekali Master of Law Enforcement. Dan kalau di ijazah Bachelor of Arts in Law Enforcement. Boleh faham Kalau diploma dia ada Diploma in Law Enforcement Administration. Kalau lagi satu diploma is Diploma in Security Management. Dan kalau yang
asas foundation in police science. Contohnya kalau you dapat 5 kredit, you masuk foundation in police science, lepas dah 1 tahun, terus you pergi kepada Bachelor of Arts in Law Enforcement. Tetapi kalau SPM, kalau saudara-saudari tak begitu baik, mungkin dapat 3 kredit, boleh pergi Diploma in Law Enforcement Investigation. Di situ. Tapi kursus ini dia akan mengambil masa lebih kurang 2,5 tahun. Dari SPM sampai diploma 2,5 tahun. Dan selepas dapat diploma, kalau kita lanjut kepada degree, dia ambil lebih kurang 2,5 tahun saja. Habis. So 5 years dari SPM, you dapat diploma dengan degree. Kalau tambah 1 tahun lagi, 6 years, you boleh master. 6 tahun dari SPM dapat master. Kalau masa saya, dari STPM sampai contohnya master 6 tahun dah. Sebab bachelor degree 4 years, 4 tahun. Master 2 years, dah 6 tahun dah. Itu STPM tau, bukan SPM, STPM. Ini SPM 6 tahun dah sampai master. Dan ini bukan master kokak tau, master yang diiktiraf oleh MQA dan diiktiraf oleh Kerajaan Malaysia, boleh memohon menjawab sebarang jawatan di perkhidmatan awam. Yang itu menjadi isu sebenarnya, Datuk. Diorang takut-takut kos yang kita bagi ni sebenarnya kos kokak, diorang tak ada kelulusan. Jadi Datuk dah beri macam bayangan yang mengatakan kos ni ada kelulusannya, Datuk. Ada. Semua ni diiktiraf oleh MQA dan juga diiktiraf oleh Kerajaan Malaysia. Dan you tengok pensyarah-pensyarah itu pun bukan sebarang, lebih kurangnya pensyarah. You tengok pensyarah yang ada di satu, kebanyakan kalau tak ada PhD pun pengalaman meluas. Kalau ada PhD pun meluas. So dia tengok macam pensyarah-pensyarah semua. Saya katakan kalau di law enforcement tu kebanyakan mempunyai latar belakang law enforcement atau penguasaan undang-undang. So tak jadi masalah. Sebab sebilangan pensyarah ni juga merupakan mantan pegawai polis yang dah bersara. Sebagian juga masih berkhidmat lagi, kongsi pengalaman. Selain dari itu, kita juga dapat macam support, sokongan daripada agensi penguasaan lain untuk memberi ceramah untuk pelajar-pelajar Saito University College. Dan juga kita ada peluang untuk melawat jabatan-jabatan tersebut. Banyak. Saya nak katakan kalau kolaborasi dengan agensi kerajaan ni memang banyak. Kalau saya nak sebut ni, mungkin saya sebut a few di sini ya. Contohnya, just say a few yang collaboration yang ada. Contohnya, yang kita ada SPRM, PDRM, APMM, BOMBA, off the cuff lah. Penjara kita pun ada, iaitu agensi kerajaan. Yang satu lagi saya nak beritahu, bukan agensi kerajaan yang kita ada. Kita juga ada agensi swasta. Nah, okey. Tadi swasta juga bagi sokongan kepada kita kalau kita nak menceburui kepada macam organisasi swasta. So either side semua ada. So jangan risau. Dan contohnya kalau agensi penguasaan yang terbesar sekali mungkin sekarang adalah PDRM. Kalau kita tengok agensi penguasaan yang ada di Malaysia sekasarnya, ada hari itu saya kira dengan satu penceramah bercerita dengan agensi penguasaan. Ada 42 agensi yang terdapat di negara kita. Artinya kita boleh masuk mana-mana agensi penguasaan kalau kita minat dalam agensi penguasaan di sektor awam. Contohnya tentera, polis, banyak lagi. Bomba, custom, immigration. So many. Saya just to state you a few. So hubungan Saito ni dengan agensi penguasaan ni, saya boleh katakan setakat hari ini masih rapat lagi. So jadi kita boleh dapat input-input daripada pegawai penguasa daripada agensi berkenaan. Selain dengan itu, kita juga mempunyai macam perhubungan yang baik dengan pihak agensi swasta. Mereka juga memberi input-input yang agak baik untuk pelajar. Untuk makluman saudara-saudari, Saito ni
dia boleh antara satu token besar lah, shareholder, ada G4S. Itu merupakan satu syarikat security yang terbesar di negara kita. Di sana pun kita boleh dapat latihan industri kalau mau. Apatah lagi lain tempat lagi. So boleh pilih. Lagi saya nak di sini saya nak sampaikan di PTRM. Datuk ya. Silakan. Okey, di PTRM saja bilangan anggota pegawai ada bukan 1-2 orang, no, 144,000. Tiap-tiap tahun beribu-ribu bersara. Jawatan kosong ni siapa mau isi? Saudara-saudari yang akan datang lah. PDRM akan ada di sana selama-lamanya. Hanya diamnya anggota pegawai bertukar saja. Itu saja. At the end of the day, jawab saya, all are yours. Semua you punya. Bukan sayanya. Saya dah lepas dah. Saya dah mainkan peranan saya dah. 40 tahun lebih kurang. Dah berkhidmat untuk negara. Dah. Saya kerajaan PDRM, PDRM saya sama saya. Saya tengok, saya belajar sampai STPM. PDRM beri beasiswa kepada saya untuk melanjutkan pelajaran sampai PhD. Contohnya, antara satu. Bagi saudara-saudari yang best sekali, kalau boleh lah, dapatkan diploma, degree, ijazah, baru masuk lagi senang. Lepas susah-susah, nak kerja, lepas tu nak belajar, bukan tak boleh. Kena cukup disiplin. Saya ni dulu belajar part time. The best is full time lah. Macam anak saya kata, anak perempuan saya asyik sayang, kalau you bila belajar, you finish kan. Jangan ada part time, memang susah. Dari first degree, terus sampai PhD, habis. Sekarang terus kerja, boleh fokus di kerja lagi best. That's the first choice. Datuk pun anak salah satu anggota juga ke Datuk? Ada ni, semua tengok saya ni kerja kuat sangat, dia tak mau lebih relax dia sikit. Semua di swasta. Tapi adalah saudara macam family relative ada masuk. Ramai kawan saya masuk boleh. Tapi pasukan perlu uniform ni you kena ada minat. Kalau tak ada minat, jangan kata saudara-saudari. Anak saya pun tak boleh paksa. Dia mau baru pergi, tak mau tak boleh. Anak sulung saya, mau dah. Nak masuk bapak kerja polis, lagi senang mau. Boleh dapat, bukan kata senang dapat lah. Taulah selok-beloknya dengan lebih baik, peluang untuk lebih baik, dapat lah. Dia tak mau, saya tak paksa. Pergi kerja, tempat yang suka. Itu saja. So, bagi saya sama juga. Belajar law enforcement, tak semestinya. You nak jadi polis. Saya rasa saya nak jadi pegawai immigration. Apa salahnya? Saya nak jadi security manager. Apa salahnya? Aku nak jadi usahaan yang nak berjual barang-barang security. Tak salah. Bagus juga. So, semua bidang itu boleh kita pilih. Yang paling mustahak sekali adalah apabila kita ni buat kerja tu, kita suka. Jadi if you like the job, you enjoy the job, then you see you can perform very well. Itu dalam bahasa Inggeris. So sebelum boleh sampai tahap itu, kita ni kena belajar betul-betul untuk buat persiapan untuk sampai tahap itu. Nak kerja memang bagus, tapi sebelum nak sampai tahap tu, kita kena belajar dulu apa benda yang kita nak belajar. Di sinilah saya tu University College akan tawarkan khusus seperti diploma bagi saudara-saudari 2,5 tahun clear, at least one diploma in hand. Kalau mula kerja pun ada 1,005, 1,006. Okey, Datuk. Kita nak minta kepada pelajar-pelajar yang ada di sini, sekiranya nak bertanya apa-apa soalan, boleh gunakan ruangan chat box. Kat sini saya akan baca satu persatu, sekiranya saya akan pilih jawab soalan-soalan anda untuk saya ajukan sendiri kepada Datuk. Datuk okey kalau saya bacakan satu persatu di ruangan chat box? Okey alright. Okay, no problem. Dan sekali lagi saya nak ingatkan kepada kaunselor-kaunselor yang ada di dalam ruangan Zoom meeting kita pada hari ini, kalau boleh anda semua jangan letak nombor telefon anda, sebab dekat sini boleh dikatakan semua pelajar-pelajar dah berurusan dengan kaunselor masing-masing. Jadi kita tak nak clash apa-apa di situ. Jadi itu rujukan kepada untuk kaunselor yang ada di sinilah. Okey, jadi untuk pelajar-pelajar jangan lupa untuk gunakan ruangan chat box untuk tanyakan apa-apa soalan. Saya akan jawab, saya akan baca satu-satu dan kita akan tuju pada Datuk. Datuk. Sementara kita tunggu soalan, saya nak tanya soalan pada Datuk sendirilah. Boleh Datuk? Boleh. Okey Datuk.
antara salah satu kita Datuk tadi pun ada share berkenaan dengan persiapan, boleh dikatakan agak panjang dia punya penerangan. Jadi boleh tak Datuk ceritakan berkenaan dengan misi utama universiti, Saito University ni bagi semua pelajar-pelajar lepasan SPM? Di sini kalau datang ke sini ni, boleh katakan ni kalau satu di sini college PWC ni memang sambut dan jemput datang belajar supaya ni dapat satu macam pengalaman pembelajaran yang baik dari segi pengetahuan dan juga kemahiran yang baik. You tengok kalau kursus yang ditawarkan di sini ni bukan lebih kurang kursus. Kursus ini ni direka oleh macam dulu macam pegawai kanan polis yang pernah belajar master in law enforcement datang buat kursus ini dan bincang, dan kursus ini memang sesuai dan berhubung kait dengan agensi penguatkuasaan. I give you an example. Saya tengok satu anggota sekarang nak buat master, dia masuk dengan SPM. Masa tu dia dah datang buat diploma, saya mengajar. Kebetulan 2016 saya penjara, saya mengajar. Saya tengok dia diploma, lepas diploma dia pergi degree. Hari ni dah degree sudah habis, nak pergi master. Nampak tak? Dia masih berkhidmat sebagai anggota polis. Tapi tengok pangkat dia slowly duk naik. This is a very good example. Semalamnya, sesi saya dengan dia ada. Dia done very well. Contoh. Itu bagi anggota ni, dia ni mungkin tak begitu bernasib baik. Lepas SPM ni mungkin kena kerja. Bagi saudara-saudari kalau ada peluang untuk melanjutkan pelajaran, memang that is one of the best. One of the best. Di sini, di satu dia tak macam IPTA. IPTA dia lain sikit. You mau datang, belajar, tak mau belajar, go back lah, apa kisah. You datang ke, you tak datang ke, pencairan punya gaji sama. Macam dulu saya belajar di IPTA, masuk saya kelas pertama, profesor kata apa? Antara kamu sini, 10% will fail. Kalau kita masuk dengan beasiswa kerajaan pula, oh jangan kena aku macam mana? Sini tidak, you dah masuk saja, kita anggap you macam anak angkat, anak mas. We didik, kita buat benda-benda yang betul, supaya kamu tak faham, buat sampai faham. Hanya kalau saudara-saudara rajin. There is no such thing as fail inside tu. Tak ada. Sebab kalau kita boleh jadi orang manusia ni, memang Tuhan sayang sama kita ni, dia semua ni cerdik, pandai belaka. So khusus yang ditawari, tengok, contoh, kita SPM kalau kata kita masuk diploma in law administration, subjek-subjek yang ditawarkan pun tentang security, enforcement, information technology, human resource management, organization behavior, computer security. Ini benda-benda yang boleh katakan cukup berkait apabila saudara-saudari bekerja kelak. Dia akan berhubung kait kepada kerja penugasan yang kita buat. Tak kisahkah you duduk di law enforcement atau duduk di security. Atau mungkin suatu hari saudara-saudari rasa saya nak jadi seorang PTD, boleh tak? Dengan ijazah boleh masuk PTD. Ini pun juga boleh digunakan sebab di mana-mana juga macam modul law enforcement, dia ada modul criminal justice, dia ada siasatan, dia ada CSI, dia ada forensik, dia ada law, dia ada security. Semua ni bidang ni ada negara semua dia cover. Jadi tak susah lah kalau kita nak tahu tentang siasatan. Saya nak bagi satu contoh lagi. Saya pernah tengok profesor dari universiti, okay? Tapi dia bukan law enforcement lah. Dia ni memang pakar dalam satu bidang sains, contohnya kisah kimia. Kalau kena satu case accident, apa saya mau buat? Nak buat report polis pun tak pasti, betul tak betul. Was-was macam tu. Tapi kalau bagi saudara-saudari kalau dah belajar law enforcement, you tahu, kena buat report, macam nak buat siasatan dia dijalankan tata cara bagaimana. Jadi mungkin you boleh bantu dalam siasatan lagi dengan memberi pandangan. Contohnya, so this type of macam law enforcement investigation tu, dia bukan apply di segi law enforcement saja, tetapi dia juga boleh digunakan di mana-mana kita bekerja. Kalau sebagai seorang pengurus, kalau kendalikan sebarang mengkuatkan segala peraturan di organisasi ke, di jabatan ke, modul-modul ini amat relevan dan berkait.
Okey, Cik Isa. Okey Datuk. Kita nak buka soalan daripada ruangan chat box. Kebanyakan tak ramai sebenarnya yang bertanya lagi, tapi saya ambil satu sikit-sikit je lah. Jika saya mahu menjadi bomber, apa beza apply bomber di SPA dengan masuk di polis ni? Kalau nak masuk bomber, sama juga. Kalau SPM, dia pergi ke peringkat pangkat yang lebih rendah. Kalau contoh you ada diploma, yang mungkin pangkat yang lebih tinggi. Tapi mungkin dia pangkat ni tak sama dengan PDRM, tetapi secara amnya, itu dah dasar kerajaan. Kalau you dah masuk contohnya, dekat kumpulan D, SPM, diploma kumpulan C, macam tu lah. Atau kumpulan B, macam tu lah. Dan kalau diploma, degree biasa dia pergi ke kumpulan A, degree dan ke atas A. Kalau diploma biasanya kumpulan B atau sebahagian C. Kalau yang terbawah sekali biasanya kumpulan D, mungkin SPM contohnya. So tengok kelayakan kita di mana. Kalau contohnya saudara-saudari dapat diploma, mungkin masuk pangkat dia lebih tinggi sikit. Itu aja. Macam polis, dia panggil sarjan. Gaji ni, jadi diploma dengan gaji lebih kurang contohnya, lebih kurang sama. Tetapi kalau banding dia gaji secara terperinci, polisnya tinggi sedikit daripada bomber. Macam tu aja. Tak banyak beza. Okey. Okey, Datuk. Kita ke soalan seterusnya. Mana kita terima soalan-soalan ni daripada Facebook juga dan juga di dalam Google Meet. Jadi kita nak tanya dengan Datuk sendirilah berkenaan dengan apakah nasihat kepada pelajar-pelajar lepasan SPM ni sekiranya mereka semuanya masih lagi berfikir sebab ada saya boleh dikatakan rata-rata pelajar lepasan SPM ni diorang lambat nak buat keputusan lah senang cerita. Mungkin diorang kata dah habis sekolah ni diorang nak bereka, tapi sebenarnya diorang punya perjalanan masih panjang lagi kan. Jadi Datuk, apa pendapat Datuk berkenaan dengan itu? Apakah nasihat bagi mereka semua? Silakan Datuk. Okey. Macam ni, bagi macam pelajar-pelajar lepas SPM, jangan membazir masa. Masa ni lah masa peluang emas untuk belajar. Mengapa? Yang pertama, kita muda. Otak kita ni boleh belajar, ingatan kita baik. Kalau kita baca, kita boleh ingat dengan baik. Tetapi kalau lama kelamaannya, kalau umur meningkat, satu menjadi cabaran, nak ingat ni. Benda-benda ni tak begitu pakar. Tak begitu tepat. Sebab pembelajaran tu, dia kalau dari segi exam, dia ni kena ingat beberapa fakta. Kalau belajar law, lagi banyak. Kalau mana-mana subjek, kalau dari segi diploma ni, kita belajar, kita kena guna otak kita. Otak kita ni cukup cekap, tajam semua tu masa kita muda. So our brain will work very well when we are young. Saya nak sampaikan. So the best time to do now is to study. Habiskan set ni study. Kalau nak melancong, lepas tu melancong lah. Dapat dah sampai dah master PhD lah, boleh relax. Nak kata ni belajar pun satu jenis juga macam kalau kita suka. Ini juga satu macam peluang kita ni macam enjoy no. Enjoy study tu. Kita belajar, kita enjoy tu. Kalau kita minat. Kalau kita tak minat, yang kata-kata belajar, kalau kita tak minat melancong, bawa dia pergi melancong, dia berkata seksa. So, peluang yang terbaik sekali adalah lanjutkan pelajaran, make yourself a better person, more equipped person, and a more, I would say, productive and useful person. Pandangan saya. Baik untuk saudara-saudari, baik untuk keluarga, dan juga baik untuk masyarakat. Secara amnya. Kalau tidak, dia akan reject. Akan mengapa dulu saya tak belajar itu kawan saya duduk satu kelas dengan saya. No, sekarang terus lagi jadi apa ni contohnya manager atau pegawai tinggi kerajaan atau di mana-mana. Saya macam apa? Buat Grab saja. Contohnya. Yang risau. Yang ini disampaikan oleh cikgu saya no. So masa tu lepas form tingkatan 5 buat belajar form ni saya dah dapat masuk inspektor. So dah happy lah dia. Kawan saya dah belajar lagi. So sampai saya tanya cikgu saya, you rasa macam? Dia kata, sekarang you rasa happy sebab you ada kerja, you rasa ni dengan SPM dah happy.
Tetapi saya bagi 5 tahun atau 10 tahun akan datang, you kata rasa ni macam you tertinggal. Lebih baik you sambung. Saya dengan nasihat cikgu saya. Lepas tu saya angkat part time off campus. Daripada SPPM saya pergi first degree, second master, PhD. Sekarang keluar setimpal dengan mereka. See the point tak? Kalau saya tak angkat usaha itu, mungkin saya juga tertinggal. Ini bagi semua orang lebih kurang sama. If you are given the opportunity, do your level best. Kalau tak ada peluang, jangan cerita lah. Kalau ada peluang, grab the opportunity. Kalau diberi peluang, jangan lepaskan peluang. Okay? Peluang tak selalu datang tu. Okay? Itu pandangan saya. Okay, Datuk. Kita ke soalan yang seterusnya. Kebanyakan pelajar-pelajar yang tanya berkenaan dengan kos, harga berapa, yuran harga berapa, PTPTN dan sebagainya. Macam inilah. Kita akan ada satu slot bersama dengan Encik Fahmi di mana dia sendiri akan menerangkan berkenaan dengan yuran, berkenaan dengan PTPTN dan juga beasiswa, di mana nanti sekiranya kalau soalan-soalan nak bertanya nanti dengan Encik Fahmi, anda semua boleh tujukan sendirilah. Jadi saya akan ambil soalan yang berkenaan dengan kursus pengajian anda di masa akan datang. Okey Datuk, kita ke soalan yang seterusnya. Boleh katakan banyak chat yang saya cek. Okey Datuk, saya nak tanya, bila tamat dalam college ataupun universiti ini, adakah besar peluang untuk mendapat kerja kerajaan, contoh polis ke ataupun mana-mana agensi yang lain? Ini satu soalan yang baik ni Datuk. Ya. Kalau contohnya, kalau lain sektor saya tak mau sebut lah. Kalau sektor contohnya law enforcement atau security, bila-bila pun ada kerja. Sebab masalah isu keselamatan, masalah penguatkuasaan, bukan wujud hari ini. Sebelum saya masuk polis, dah wujud. Saya dah bersara dari polis, masih wujud. So dia akan jalan selama-lamanya. You tengok bilangan macam penguatkuasaan anggotanya tak kurang. So sini you kata tak ada kerja. I don't think so. You ask me now, today. Kalau contoh you tak kerja sebagai contohnya seorang security officer, ada kerja tak? Many. Kawan saya yang sejawat dengan saya dah kerja. Saya ni masuk satu. Ada dia masuk sebagai security advisor di syarikat. Ada jadi general manager security. Ada jadi senior manager security. Saya tanya dia, macam mana? Semua okey. Orang tak cukup. Nak cari orang masuk jadi security officer, supervisor tak ada. Atau tak ada macam calon-calon yang sesuai. Sebab contoh dia belajar lain, dia nak masuk sana tak sesuai. Sebab ni dia peringkat di senior. So dari segi kerja, not a problem. Itu untuk private sector. Kalau di sektor kerajaan pula, kalau tuan-tuan perempuan ni kalau minat dalam agensi penguasaan ni, yang pertama kalau contohnya kalau di agensi macam PDRM, dia ada kelayakan fizikal kena ada. Dia mesti cukup tinggi, cukup berat, kelayakan mesti cukup. Tak ada macam mata buta. Boleh dengar tak? Can you hear me? Okay, boleh. Boleh ya? Tadi dia buffering tadi. Oh, I see. Silakan Datuk. Okey. Kalau nak masuk, sekali saya ulang, kalau nak masuk agensi penguasaan, contoh macam polis, kelayakan fizikal juga mustahak. Yang mesti cukup tinggi, tak boleh terlalu pendek, cukup berat, jangan terlalu berat pula, dan tak ada mata no colorblind, satu, dan juga dari segi fizikal artinya kita kena sehat. Dan juga dari segi kelayakan kita mesti ada. Selain dari itu, Datuk. Saya tertarik dengan jawapan Datuk berkenaan dengan fizikal tadi tu. Boleh tak Datuk huraikan berkenaan dengan kelayakan macam untuk fizikal lah. Sebab ada pelajar-pelajar yang kat sini semuanya diorang keliru berkenaan dengan fizikal. Boleh tak Datuk ceritakan spesifik berkenaan dengan itu? Silakan Datuk. Boleh. So, okey, saya boleh sebut di sini, jadwal fizikal semua ada di sini ya. Saya baca saja. Boleh. Contohnya untuk tinggi sekurang-kurangnya untuk lelaki 1.63. Perempuan 1.57 meter.
Okay. Berat badan sekurangnya kalau lelaki 50 kg, kalau wanita sekurangnya 48 kg. Tetapi jangan terlalu berat badan. Kalau berat badan biar tinggi pun tak boleh juga. Sebab kalau bila dia berlari, Dia kena BMI yang normal lah. Datuk. normal. So contohnya lelaki ni bukan lilit dadah biasa 81 cm, menafas 86 cm. Kalau ujian penglihatan adalah P6/9. Artinya orang biasa boleh nampak, contohnya kayak jambu jauh tu, 9 kaki, dia paling jauh, dekat dia boleh pergi 6 kaki je. Itu camping 6/9, macam tu aja. So pengajaran warna ni, pendengaran semua tidak cacat lah. Boleh dengar dengan baik, mata baik semua tu, dan aku isah oleh perawatan termasuk X-ray, sihat. Itu aja. Dari segi fizikal. Semua itu syarat dia. Okay, Datuk, kita ada satu soalan daripada chat box. Yang ini saya ambil ni boleh sebab boleh dikatakan soalan ni sangat menarik kena dengan kita punya situasi sekarang. Okey Datuk, dalam keadaan pandemik sekarang ni, belajar hanya online, macam mana nak pastikan akan lulus cemerlang? Jadi diorang mesti katanya kan, dengan cara online ni macam mana? Ada cara yang boleh luluskan mereka ke? Silakan Datuk. Okey, belajar online sekarang pandemik terpaksa lah, no choice. Kalau contohnya kalau pandemik dah reda, kita lebih suka ni kepada face to face. Dengan sekarang ni, era ni dengan majunya ICT, jadi mungkin pembelajaran yang akan datang dari segi dua mood lah. Satu ni online, satu bersemuka. So, berbagai mixed mood lah. Sekarang tengok macam pandemik sekarang, bukan kata universiti online. Sekolah rendah pun kena online. Adik saya mengajar di sekolah rendah. Online. Darjah 1 pun online. Tetapi mak kena duduk tepi lah. Kalau tidak dia lari. Itu aja. Kalau primary school online, secondary school online, college online, university online, tak ada apa. Yang jadi cabaran ni ada macam orang macam saya ni, pakcik-pakcik ni. Nak belajar, mengajar online ni satu cabaran. Tanya saya lebih suka face to face. Tapi online dia ada keistimewaan dia. Senang. Mana tempat pun boleh belajar. Tapi kalau dari segi fizikal dia baik dia macam ni. Kalau kita duduk satu kelas, silaturahim kita ni lebih baik. Jadi, cosplay tuan-tuan perempuan ni akhirnya akan jadi tuan-tuan perempuan punya network. Kawan rapat tuan-tuan perempuan, kalau dah kerja di mana-mana tempat tu, dia akan menjadi kita punya kawan untuk membantu kita sekiranya kita menghadapi sebarang cabaran. So, it's good in that sense. So, dia kata online boleh pass. You tengok SPM, result SPM baru-baru ini. Menteri Pendidikan kata apa? Keputusan peperiksaan online ni lebih cantik daripada dulu. Nampak tak? So, kalau online boleh tak? Jawapannya ni, boleh. Tetapi kita kena beri sedikit perhatian atau sedikit lebih perhatian kepada dia sebab ini benda baru. Contohnya, ada kala ni, internet adalah norma baru. Internet tak ada lah, handphone tak mau dengar cakap lah, komputer tak mau dengar cakap. Itu ada satu cabaran. Tetapi kalau kita ni dengan patient and focus, tak jadi masalah. Kita akan dapat mengatasi cabaran itu. Online is not a problem. Yang kalau law enforcement tak ada problem sebab kebanyakan ni dia ni kita gunakan teori. Practical ada juga. Tak banyak. Contohnya kalau online macam modul engineering, perubatan, dentist, sains kimia. Saya tanya itu macam pensyarah. Itu satu cabaran. Satu cabaran betul-betul. Dia nak tunjuk kepada pelajar. Bahan kimia A campur bahan kimia B. Macam mana campur? Tengok video sajalah. Nak buat, tak boleh buat. Tapi dah tengok video, rasa macam boleh buat. Bila kita pergi buat, tak jadi. Itu cabaran dia. Yang sini ni, kalau kita dapat menghayati semua teori ini, bila kita menghadapi cabaran di macam sebuah organisasi atau situasi, kita boleh gunakan teori yang kita belajar untuk apply penggunaan dia. Macam kalau saudara-saudari ada dengar macam Tuan Hamidun baru-baru ini, itu rakan sejawat saya,
bagi satu ceramah tentang kes sasaran Kenny Ong. You tengok apa yang dia buat ni berdasarkan teori CSI semua ada di sana. Contohlah. So tak jadi masalah. Dapat diatasi dengan senang bagi pelajar-pelajar muda ni yang bagi tu savvy dengan handphone. Saya tengok anak saya main handphone, 2 jari habis je pegang habis. Kita kena satu-satu macam ayam titik makan beras saja. Cukup susah. Dia ayah cakap lah, siap nah. Senang kan. Tetap kata, cakap lah apa-apa. Kita ni tuk. Tu beza dia. Kalau senior orang muda. Ada perbezaan antara orang lama dan juga orang baru, Datuk. Itulah. No problem. Okey, Datuk. Okey, Datuk. Kita ambil satu lagi soalan yang terakhir. Ini berkenaan, tadi kita cerita pasal fizikal, tinggi, berat dan sebagainya. Ada yang tanya berkenaan dengan masalah mata ataupun kita panggil rabun lah. Rabun kita ada 2 jenis, mana rabun jauh dan juga rabun warna. Yang kedua, ada yang tanya berkenaan dengan sekiranya diorang ada kes yang diorang pernah aksiden dulu, diorang ada parut ataupun ada besi dan sebagainya. Jadi apakah situasi, macam mana cara diorang kelayakan diorang untuk masuk dalam badan uniform, dan apakah badan uniform yang bersesuaian dengan diorang? Contoh kalau badan ni ada besi situ sana situ, kalau contohnya kalau badan beruniform yang memerlukan daya fizikal yang kuat, contohnya nak jadi tentera, memang tak begitu sesuai lah pandangan saya lah. Kalau nak jadi polis pun, contohnya kalau masa latihan akan menjadi satu masalah. Kalau pergi contoh agensi penguatkuasaan yang rendah sikit, SPRM, JPJ, custom, immigration, atau macam sebarang kementerian yang ada unit penguatkuasaan, senang. Itu senang lah. Senang masuk macam mana tu? Contohnya macam kita ada unit penguatkuasaan, MPPJ, ada unit penguatkuasaan tak? Masuklah macam tu, senang . Jadi dia tak ada macam spesifik macam tentera dengan polis je? Dia ada tapi tak bagi tu ketat lah. Okey. Pegawai penguatkuasaan JPJ tak begitu ketat lah. Tapi polis, sebab kita bawa senjata, kita kena kawat. Kalau ada besi di kaki, sakit. Bukan tak boleh, sakit. Itu aja. So bukan seksa untuk sendiri saja, bila platoon jalan, dia nampak sengit. Saya ni komandan, saya tahu. So lepas tu dah ada pengalaman. 1-2 bulan, dia sendiri dia tak mau lah. Tak boleh ikut. Itu aja. Kalau kena accident, ada lain-lain tempat boleh pergi lagi. Tak jadi masalah. Okey? Okey, Datuk. Okey, kita terima banyak lagi soalan. Ini berkenaan dengan yuran, berkenaan dengan kursus dan syarat kelayakan. Jadi yang ini kita akan bawa pergi ke slot yang seterusnya bersama dengan Cik Fahmi. Jadi slot kita bersama dengan Datuk Dr. Yu telah pun tamat. Jadi boleh tak Datuk tolong rumuskan ataupun bagi ucapan, kata-kata semangat kepada pelajar-pelajar lepasan SPM. Mungkin ada yang dari kat sini yang lepasan diploma dan juga ijazah, kita tak tahu Datuk. Jadi boleh tak Datuk bagi kata-kata semangat? Kalau bagi macam pelajar-pelajar yang muda ni, so jangan berhenti belajar. The higher you go, the better you are. Itu saya nak beritahu. Sebagai contoh, tadi saya dah sebut dah. If you got a bachelor degree, you masuk inspector. Gaji permulaan dengan you got a master degree, masuk inspector. Gaji permulaan dia berbeza. Mengapa? This to show that the higher qualification you have, the better you are. Jadi, pelajar-pelajar hanya lepasan SPM, jangan lepaskan peluang ini. Rampas peluang ini, melanjutkan pelajaran, menjadi seorang graduate yang kompeten, profesional dan dihendaki oleh masyarakat kita sebagai workforce yang profesional. Itu cukup mustahak. Malaysia akan maju sekiranya saudara-saudara ini semua maju. Negara kita akan jadi macam satu negara yang mewah, GDP yang tinggi. Siapa akan memberi peranan yang utama? Saudara-saudari sekalian. If you are good,
you are competent, you are professional, our country will be good, will be advanced, and will be competent. And we may be the top country in Southeast Asia, contohnya. So, saudara ni memang aset negara. So, aset-aset ni perlu dididik dengan baik supaya negara kita ni jadi negara yang baik dan maju. So, this I want to tell you, you are the asset of Malaysia. Okay? So, rajin dan usaha tangga kejayaan. Don't miss the chance. Masuk saja khusus ini, you will never go wrong. You nak kata yuran mahal, I can tell you, tempat lain lagi mahal. Ini yang I will say, one of the best no. Khusus yang berbaloi saya kata ni. Diiktiraf oleh kerajaan Malaysia, yurannya mudah sabar, pensyarah-pensyarah saya, saudara-saudari sebagai anak mas, anak angkat, apa lu mau lagi? Dia tanya saya, angkat sajalah. Semua, betul tak? Tawaran istimewa. Kalau saya ni di macam kedudukan saudara-saudari, I don't think tonight I will sign up. Bukan kata apa, I will sign up. Better for me. They are making a better future for me. Kalau macam tu, mengapa saya tolak? Orang nak bagi kerja yang lebih baik tahu saya, kita akan bersyukurlah. Aku ni dapat tawaran macam ni. You ask me, that is the simple answer. Tak tolak. Tolak sayanglah. Ya. Benda yang baik tak tolak. Sayanglah, itu saja. So, I wish you all the best. Go in, get your diploma or degree, and you will be a better person. A better graduate and more competent graduate, and you have a better career opportunity in the future. Okay? Itu sebentar dulu Encik Isa. Thank you. Itu antara salah satu sharing yang baik dari Datuk Dr. Yu. Okey, mungkin kita akan datang kalau contohnya lah pelajar-pelajar yang berminat untuk sama belajar di Saiful University mungkin akan berjumpa dengan Datuk sendiri dan mungkin anda akan didedahkan dengan beberapa sharing yang ada dengan Datuk Dr. Yu. Jadi ini cuma sikit je, minta maaf Datuk sebab kita punya masa pun tak berapa panjang. Slot untuk Datuk pun cuma sejam. Jadi saya nak ucapkan terima kasih kepada Datuk kerana sudi hadir di dalam webinar kita pada hari ini. Baik, kita akan jumpa di masa akan datang lah Datuk. Sure. Thank you so much Datuk. Okay. Kalau masuk satu kita jumpa lagi lah. Cantik lah. Okay Datuk. Okay. Terima kasih ya. Saya minta diri ya. Right, thank you. Okay Datuk. Okay. Kita dah tamat sesi bersama dengan Datuk Dr. Yu di mana dia sebagai dekan di Saito Security Academy. Jadi boleh dikatakan sharing yang dia berikan kepada kita sangat banyak berkenaan dengan dia assist kita untuk pastikan pengajian yang kita pilih ni adakah betul ataupun tidak. Jadi mungkin anda di masa akan datang anda akan berjumpa dengan Datuk sendiri, anda boleh bertanya apa-apa pengalaman yang dia ada. Jadi kita tak boleh nak panjang sangat. So kita ada slot yang seterusnya bersama dengan Cik Fahmi. Cik Fahmi ada ke? Ya saya. Clear suara saya? Clear. Clear Apa khabar Cik Fahmi? Alhamdulillah, sihat. Jadi Cik Fahmi tengah buat apa? Tengah tengok bola ke? Tak dapat tengok bola malam ni, tak apa. Demi pelajar-pelajar berkorban apa saja. Saya rasa Cik Fahmi bukan tengok bola ni, tapi Cik Fahmi baru lepas menikah ke apa? Pakai sombok ni. Baru lepas musyawarah. Allahuakbar. Okey, pada hari ni saya tak nak cerita banyak sangat sebab kita boleh dikatakan di ruangan chat box kita ni kita penuh dengan soalan-soalan. Jadi diorang ada banyaknya. Boleh tak kalau saya gunakan slot Cik Fahmi untuk tanya berkenaan dengan syarat kelayakan? Tak apa, saya akan terangkan satu persatu. Saya ikut peringkat lah daripada segi kelayakan, berkenaan dengan yuran, apa semua nanti saya akan terangkan dalam slot ni. InsyaAllah, saya akan bantu. Okey, baik. Sebelum kita terangkan pasal benda tu, boleh tak Cik Fahmi kenalkan diri Cik Fahmi? Sebab mungkin diorang tak kenal siapa Cik Fahmi ni. Yang bersompok ni siapakah orangnya ni? Okey, sebelum tu saya nak ucapkan terima kasih kepada Datuk Dr. Yu di atas sudi join kita punya Zoom malam ni, atas penerangan dan share apa yang beliau share itu bagi saya sangat bermakna dan sangat penting lah bagi saya, maksudnya membantu para pelajar ni untuk memilih pilihan yang betul. Bila kamu sudah habis SPM, bila kamu sudah habis STPM, bila kamu sudah habis diploma, sebenarnya apa yang Datuk sharekan tadi
benda-benda yang bagus. Maksudnya dia seorang yang berpengalaman dalam agensi penguatkuasaan ni. So apa yang dia sharekan tadi sebenarnya kita kena ambil. Okey. Sebelum tu saya nak ucapkan tahniah kepada pelajar lepasan yang saya rasa banyak pelajar yang join hari ini adalah pelajar lepasan SPM, walaupun ada pelajar-pelajar daripada STPM, diploma yang bekerja pun ada, tapi saya rasa majoriti adalah pelajar lepasan SPM. Okey, saya nak ucapkan tahniah ada yang dah dapat result SPM, yang cemerlang, yang kurang cemerlang, tak apa. Yang kurang cemerlang tu tak apa. Ini SPM ni bukan penentu segala. Maksudnya ini adalah langkah permulaan, langkah pertama. Ya. So jangan kecewa, jangan cepat putus asa. Ini permulaan je. SPM ni orang kata memang SPM ni kita nak capai kan, tapi kalau setakat SPM je sekarang ni, kalau kita pergi Tesco, kita nak beli apa-apa pakai SPM tak laku. Betul? Betul Cik Sir? Boleh. So, Wah, dia punya analogi dia menarik ya. Okey. So, okey. Sebenarnya tahniah kepada pelajar-pelajar hari ini yang hadir dalam Zoom ni, kerana ini adalah merupakan langkah pertama. Langkah permulaan awak nak mengecap, awak nak mencapai cita-cita awak. So siapa yang join Zoom hari ini sanggup tinggalkan bola, sanggup tinggalkan benda lain, bagi saya ini satu pengorbanan sebenarnya. Sebenarnya siapa yang masuk Zoom hari ini sebenarnya sangat beruntung. Okey. Suka saya ingatkan kat sini, saya nak pada para pelajar sekalian yang hadir dalam Zoom meeting hari ini, yang ingin join program yang kita adakan ni, maksudnya ingin mengikuti pembelajaran dekat sini, nak sambung belajar dengan Saito University ni, saya nak pelajar-pelajar ni adalah pelajar-pelajar yang betul-betul serius. Saya tak nak pelajar yang main-main, cuma ada angan-angan saja. Saya tak suka pelajar yang macam tu. Okey, so saya nak kamu kena ada cita-cita daripada sekarang. Kamu bila nak sambung belajar dekat sini, kamu mesti jadi seorang yang serius. Okey, so saya nak tengok berapa ramai pelajar-pelajar yang join hari ini betul-betul serius nak kerja dalam badan uniform, tak kisahlah sektor apa sekalipun, agensi apa sekalipun. Siapa yang betul-betul serius, tolong type dekat ruangan chat tu, saya serius tuan. Okey, saya nak tengok berapa ramai. Saya nak jadi inspektor polis, saya serius tuan. Saya sanggup tinggal lawet, ya Allah. Pengorbanan tu. Dia punya nama dia Zoom user, nasib baik dia sorot nama dia. Okey, tak apa. Okey, apa pun saya tengok ramai tu bagus. Okey. Okey, sebenarnya apa pun permulaan kita ni yang paling penting sekali, kita mesti mendapat keizinan daripada ibu bapa kita, parents kita. Itu paling penting sebenarnya. So kalau hari ni ada pelajar-pelajar yang pokok cerita dia Cik Fahmi kan. Masuk pelajar-pelajar yang dah join Zoom hari ni, kalau yang sebelum ni belum minta izin lagi dengan parents, ibu bapa, minta izin dulu dengan ibu bapa. Ini adalah permulaan nak kejar cita-cita kamu, rezeki kamu. So apa pun kena minta izin kedua ibu bapa kamu. Itu paling penting sekali. So saya tak nak lah nanti akan datang bila kamu dah betul-betul serius minat, bila dah nak daftar nanti saya belum bincang lagi dengan ibu bapa. Itu bagi saya pelajar tu bukan pelajar yang serius. Kalau betul-betul serius, dia dah minta izin ibu bapa dia dulu. Okey jelas Kalau rasa dalam Zoom ni tak ada, ni saya punya saranan lah. Kalau dalam Zoom ni kalau ada pelajar yang ada rasa belajar nak main-main saja, just saja, saya pun tak galakkan lah awak untuk masuk Zoom ni. Kalau nak keluar pun boleh keluar lah. Sebab saya, program ni kita buat untuk pelajar yang betul-betul berminat dan betul-betul serius. Dan sebab apa? Kita ada beasiswa yang kita nak bagi. So beasiswa yang kita nak bagi ni, scholarship yang kita nak bagi ni, kita tak nak pelajar ni sia-sia kan. Sebab tu kota kita terhad. So kalau belajar just 1 sem, 2 sem, lepas tu cakap susah lah, penuh dengan alasan lah apa saya tak suka belajar macam tu. Ini adalah cabaran awak kamu semua. Cabaran awal sebenarnya. Cabaran awal. Sebenarnya kamu tak perlu sebenarnya alasan-alasan kadang-kadang macam sebelum ni lah. Macam sebelum ni kita ada dengar pelajar-pelajar yang kata susah lah belajar online ni apa semua. Sebenarnya zaman sekarang ni apa pun kita kena hadap. Sebab sekarang ni memang belajar secara online. Ini cabaran kamu yang pertama.
Kalau baru suruh belajar online pun dah bagi 1000 alasan, macam mana kamu nak percaya? Betul? Betul Cik Sir? Ya, betul Cik Fahmi. Belajar secara online ni sebenarnya tak susah mana pun. Dulu masa peringkat permulaan kita buat program ni, memang banyak jugalah pelajar-pelajar yang rasa tak boleh, macam-macam alasan lah. Tapi bila dah lama kita improve sikit belajar online ni, kita bagi kemudahan sikit kepada pelajar, Alhamdulillah. Sekarang ni pelajar-pelajar yang ada dengan kita betul-betul minat dan betul-betul boleh belajar walaupun secara online. Okey. Okey, sekarang ni kalau kita tahu sekarang ni kan musim COVID-19. Musim COVID-19. Sebenarnya COVID-19 ni sebenarnya kita kena sama-sama. Kita kena perang benda ni. Maksudnya kita kena sama. Ini cabaran, ini pun cabaran kita sebenarnya. Cabaran bagi remaja-remaja, maksudnya pelajar-pelajar sekarang ni. Okey, so COVID-19 ni adalah cabaran kamu semua. So kita sama-sama kena jaga SOP, perang betul-betul sampai COVID ni betul-betul tak ada kat Malaysia. Okey, akan datang pun kalau kamu belajar dekat sini and then kamu jadi sebahagian daripada frontliner, ini pun adalah salah satu tugas kamu. Penting Okey. Sebelum tadi mungkin Datuk Dr. Yu ada terangkan pasal program sedikit. Lepas tu pasal kita ada program diploma, ijazah. Okey, saya akan ulang sekali. Saya akan ulang semula berkenaan dengan program ni, berkenaan dengan program yang kita tawarkan. Okey, antara program yang kita tawarkan adalah program daripada peringkat asasi hingga ke master. Okey, peringkat asasi kita tawarkan asasi sains polis. Okey, untuk diploma kita ada diploma, 2 diploma, diploma penguatkuasaan undang-undang dan satu lagi diploma pengurusan keselamatan. Okey, untuk peringkat ijazah, kita akan tawarkan ijazah penguatkuasaan undang-undang dan penyiasatan. Okey, saya akan terangkan daripada peringkat asasi. Okey, peringkat asasi polis dan sains ni kita perlukan pelajar yang ada 5 kredit. Yang ada 5 kredit, lepas tu yang penting BM dengan sejarah wajib lulus sahaja. Okey. So untuk masuk asasi ni kena ada 5 kredit. Sebab apa? Asasi ni sebenarnya fast track. Maksudnya jalan pintas. Senang cerita untuk kamu pergi terus ke ijazah. Sebab program asasi ni setahun saja. Untuk program asasi ni cuma setahun saja kamu belajar, lepas tu kamu dah boleh pergi ke peringkat ijazah. So untuk peringkat asasi ni pun tiada sebarang yuran kita kenakan. Kita bagi beasiswa pada siapa yang ada 5 kredit. Kita bagi beasiswa cuma buat bayaran pendaftaran sahaja. Okey, jelas untuk program asasi? Jelas. Cik Fahmi. Seterusnya saya terangkan untuk peringkat diploma. Okey, untuk diploma penguatkuasaan undang-undang dan diploma pengurusan keselamatan, okey, kita perlukan sekurang-kurangnya 3 kredit. Lepas tu bahasa Melayu dan sejarah wajib lulus sahaja, 3 kredit. Lepas tu BM dan sejarah wajib lulus. Itu saja kelayakan kita. So kamu dah boleh apply, kamu dah boleh contact dengan kaunselor yang bagi link kepada kamu sebelum ni untuk terus daftar. Cukup syarat 3 kredit, lepas tu BM dan sejarah lulus, boleh pergi terus ke peringkat diploma. Okey, dalam peringkat diploma ni kita ada sediakan separa beasiswa untuk pelajar-pelajar yang join untuk peringkat diploma. Tapi beasiswa yang kita sediakan ni semua sangat terhad dan ada kuota. So, kena bertindak dengan segera. Okey, seterusnya untuk ke peringkat ijazah. Okey, untuk ke peringkat ijazah, kita perlukan sekurang-kurangnya kalau STPM, kita perlukan diploma ke diploma vocational ke STPM ke apa-apa diploma, kita perlukan STPM sekalipun, kita perlukan sekurang-kurangnya 2.0 pointer. Ada 2.0 pointer, okey, boleh terus. Okey, kalau ada SKM level 4 pun, sijil kemahiran level 4 pun, boleh terus pergi ke ijazah. Okey Okey, berkenaan dengan diploma tadi kalau contoh tak ada SPM, SKM level 3 pun dah boleh masuk pergi diploma. Kamu ada ambil kemahiran SKM level 3, kamu dah boleh terus pergi ke diploma. Okey, satu lagi saya tengok tadi ada yang bertanyakan dalam ruangan chat tu yang ada 1 kredit, 2 kredit. Okey, sebenarnya
pihak Saito University ada buat satu program khas. Program khas ni dinamakan program certificate. Program certificate sijil untuk membolehkan kamu, contoh SPM kamu ada 2 kredit, 1 kredit tak cukup 3 kredit. Okey, kamu kena ambil program certificate ni, sijil yang kita buat ni untuk melayakkan kamu untuk pergi ke program diploma. Okey, untuk belajar yang 1 kredit, 2 kredit, yang penting BM dengan sejarah kena lulus juga. BM dengan sejarah lulus, 2 kredit atau 1 kredit, kamu boleh join program certificate. Certificate ni kita buat program ni setahun 4 bulan, tak silap saya, setahun 4 bulan program certificate ni. Certificate ni pun sama. Program certificate ni pun kita tak ada kenakan iuran apa-apa. Program ni kita buat khas, tapi ada kotak untuk certificate ni. Untuk saya baru dibagi tahu tadi untuk Cik Isa, program certificate ni kita cuma nakkan 70 pelajar saja. Kita cuma perlukan 70 pelajar saja untuk program certificate. Jadi kita bantu sebenarnya sebab kita tak kenakan apa-apa iuran untuk program sijil ni, sebab ramai pelajar yang tak lepas berminat dalam program ni tapi tak lepas, tak cukup kredit, ada 2 kredit, 1 kredit tapi BM dengan sejarah diorang lulus. So sayanglah diorang berminat, so diorang join program certificate yang kita, sijil dengan kita. Selepas habis certificate ni, diorang terus continue diploma dengan kita. So yang mana dalam ni ada 1-2 kredit, jangan kecewa, jangan cepat putus asa. So kalau kamu betul-betul serius, kita akan bantu kamu. Kaunselor-kaunselor yang hubungi kamu sebelum ni akan bantu kamu, akan tunjuk kamu bagaimana cara untuk mendaftar. Untuk langkah proses seterusnya lah. Okay, jelas Okay, maksudnya setiap program daripada peringkat asasi kita ada beasiswa. Program diploma pun kita ada beasiswa. Program ijazah pun kita ada beasiswa. So untuk bertanyakan lebih lanjut tentang beasiswa ni, tentang kelayakan ni, kamu boleh terus berhubung dengan kaunselor kamu. Sebab kalau saya terangkan dalam ni, mungkin kalau saya terangkan saya terangkan dalam ni, mungkin takut kamu tak cukup jelas. So mungkin kamu sebab dia ada beasiswa apa semua kan. So kamu hubung dengan kaunselor kamu terus, kaunselor kamu akan terangkan, and then dia akan bagi sekali dalam dokumen dalam bentuk WhatsApp ke apa untuk terangkan pasal iuran tu supaya lebih jelas lah. Okey Okey. Mungkin ada apa-apa soalan lagi, Cik Sir? Boleh bacakan? Okey, kita ada satu soalan berkenaan dengan pengajian, di mana diorang tanyalah untuk subjek mata pelajaran ni diorang kena belajar dua bahasa ke, ataupun kena belajar bahasa Melayu ke, atau kena belajar English? Okey. English ni sebenarnya zaman sekarang ni, English ni sebenarnya wajib sebenarnya. Tapi kita ni tak adalah terlalu zalim sangat. So maksudnya pensyarah-pensyarah yang ada kasih lagi sekarang ni belajar secara online. Kita punya lecturer pensyarah kita ni bukanlah zalim sangat nak full English. So kamu pun boleh bertanyakan soalan tu dalam bahasa Melayu dan lecturer pun boleh jawab soalan tu dalam bahasa Melayu. Tak ada masalah. Yang penting kamu minat nak join. Kamu ada semangat, kamu minat nak join, itu sebenarnya bagi saya English tu pun cabaran awal sebenarnya. Okey, kalau contohlah hari ni saya cakap dengan kamu, okey, kamu memang nak berjaya. Kamu nak jadi inspektor, kamu nak dapat jawatan tertinggi dalam badan uniform. Okey. So English ni, bahasa English sebenarnya cabaran awal bagi saya. So orang yang cakap, susahlah English. Kalau kamu nak berjaya, satu hari nanti kamu akan jumpa juga bahasa English ni, memang tak boleh elak sebab kamu duduk kat Malaysia. Memang kamu akan jumpa juga bahasa English. So memang kita sekarang ni gunakan bahasa English. So apa pun tempuh. Itu ada cabaran utama juga. So kamu kena tempuh. Bahasa English ni bagi saya mungkin permulaan tu mungkin kamu rasa macam agak ni sikit, tapi bila dah lama dengan apa yang kita pun ada buat program English class untuk improvekan bahasa English kamu. So benda-benda ni sangat membantu. Okey, satu lagi saya nak nasihat ni, saya nak share sikit lah. Saya nak nasihat kepada pelajar yang sebelum ni kamu mungkin belajar SPM. Kamu sebelum ni mungkin kamu belajar SPM, ada yang belajar STPM. Sebenarnya mungkin ada hari ni mungkin ada pelajar yang takut nak sambung. Okey, dia join dalam grup ni tapi dia boleh ke nak sambung dengan bahasa English lagi, dengan apa, boleh ke nak sambung diploma ijazah. Sebenarnya apa yang saya nak beritahu kamu, apa yang saya ingin beritahu kamu, diploma dengan SPM atau STPM kamu tu lebih susah daripada diploma dan ijazah. Sebab apa saya cakap macam tu? Okey, SPM dengan STPM, sebagai contoh SPM lah. SPM yang ajar kamu cikgu, yang tanda kertas periksa kamu
orang lain. Betul? Betul Cik Isa? Betul. Betul kan? Yang tanda kitab biasa kamu orang lain. So, kamu Orang tak hadir ke kelas ke, kamu belajar bagus ke, maksudnya cikgu yang pemeriksa ni tak kenal kamu tau. Maksudnya yang bagi markah, yang tanda periksa orang, yang tanda kitab periksa kamu orang lain, dia tak kenal kamu. So bila kamu belajar dekat IPT ni, kamu belajar dekat institut pengajian ni, bila kamu belajar dekat sini, apa pun bergantung pada hubungan kamu dengan lecturer. Sebab tu ada orang yang SPM tak berapa cemerlang, tapi bila sambung belajar kat sini, dia boleh jadi dekan. Sebab apa? Bila kamu belajar ni, kamu kena jaga hubungan dengan lecturer, kamu kena jaga kehadiran kamu, kamu kena buat assignment yang lecturer kamu bagi. Itu semua adalah markah kamu. Sebab cara permarkahan, bila kamu belajar di IPT adalah 60% hingga ke 70% adalah daripada kehadiran, assignment dan hubungan kamu dengan lecturer. So markah 30% atau 40% daripada final exam kamu. So ini kamu kena take note sebenarnya. So beza. Kalau SPM, kamu macam mana pun, kamu baik dengan cikgu macam mana sekalipun, 100% markah kamu dekat kamu punya SPM lah. Dekat paper SPM kamu lah. Kalau kamu gagal dekat situ, tak jawab tak okey, memang habis lah. So lain, konsep belajar di IPT ni lain. Sebab tu belajar di IPT ni sebenarnya lebih mudah. Betul Cik Isa? Jadi menarik perkongsian daripada Cik Fahmi. Boleh dikatakan tips-tips awal tu sebenarnya. So saya tak nak belajar-belajar yang ada dalam dapur. Cik Fahmi, kita pergi ke soalan yang seterusnya, memandangkan soalan-soalan yang diberikan oleh pelajar ni. Ya Cik Fahmi, ada apa lagi nak tanya? Ada soalan lagi ke Cik Isa? Ada. Okey. Kebanyakan ada satu soalan daripada Nur Syamin Alia Dahlan. Untuk lepasan SBM tapi dapat pointer 2.86 tapi masih tidak diterima untuk masuk ke diploma terus. Jadi dia bertanya 2.86 ni layak ke untuk masuk diploma? Dia apa? STPM ke apa? SBM, Sijil Vocational Malaysia. Sijil Vocational, Sijil Vocational Malaysia sekarang still 2.0, semua dah turun dah 2.0. Suruh dia check. Jadi berkelayakan lah. So suruh dia check balik dengan kaunselor dia. Okey, baik. Untuk SKM 2 boleh join tak? Cik Fahmi. Apa? SKM 2, Sijil Kemahiran Malaysia tahap 2. Boleh join tak Cik Fahmi? Okey, dia minimal tahap 3. Dia tak ada SPM Kalau dia ada SPM, kita tengok SPM dia. Kena cukup 3 kredit lah. Kalau tak pun 1 kredit pun boleh, 1 kredit BM Sierra lulus, dia boleh join program certificate lah Sijil. Kalau dia ada satu kredit atau 2 kredit, pasal dia BM dengan sejarah, kita tengok SPM dulu. And then kalau SKM level 2, untuk terus diploma tak boleh. Sekurang-kurangnya SKM level 3, Sijil Kemahiran level 3. Kita ada satu soalan, tapi soalan ni sebenarnya dia berkenaan dengan PTBTN. Nak saya terus berikan pada Cik Fahmi ke macam mana? Berkenaan apa tu soalan dia? Boleh request awal ke PTBTN untuk membuat bayaran pendahuluan sebelum kelas mula? Okey, yang itu dia ada syarat-syarat dia. Ada syarat-syarat dia. So dia boleh bertanya sebab benda tu melibatkan kaunselor dengan pegawai PTBTN. So dia memang ada syarat-syarat dia. So kamu boleh bertanya dengan kaunselor kamu, cek pada kelayakan kamu semua. So nanti kaunselor kamu akan terus berhubung dengan pegawai PTBTN. Okey, Cik Fahmi, sebentar ya. Okey, BI saya cukup-cukup makan, lulus E, boleh juga ke? Saya jawablah untuk Cik Fahmi, boleh? Boleh. Tak ada masalah. BI E tak ada masalah. Yang penting jangan BM dengan sejarah awak gagal. Itu saja. Tak lulus pun tak apa BI. Okey, Cik Fahmi, kita ke soalan yang seterusnya. Di mana diorang ni bertanya berkenaan dengan yuran. Tapi saya tak boleh nak bagi soalan sebab Cik Fahmi belum terangkan berkenaan dengan yuran. Jadi boleh tak Cik Fahmi terangkan berkenaan dengan yuran?
Okey, tadi saya terangkan berkenaan dengan yuran. Sebab yuran ni, okey, untuk saya cakap untuk program sijil tadi, sertifikat tu memang kita tak ada kenakan yuran, cuma bayaran pendaftaran saja. Okey, and then untuk program asasi pun sama. Ada beasiswa, yang ada 5 kredit ni kita bagi beasiswa penuh, cuma bayaran pendaftaran saja. Okey, untuk program diploma dan ijazah, kita ada separa beasiswa. Maksudnya daripada yuran pengajian kamu tu, dia ada separa beasiswa. So dia ada pengiraan dia. Okey, benda tu kamu boleh terus tanya dengan kaunselor-kaunselor kamu. So kamu kena grab beasiswa tu dulu. Yang penting kat sini, kamu kena tahu berapa nilai beasiswa yang kamu dapat, and then kamu kena grab dulu beasiswa tu dulu. Lepas tu baru kamu tahu yuran yang sebenar berapa. Okay, Cik Fahmi, ada yang bertanya soalan berkenaan dengan beasiswa, seperti yang Cik Fahmi ada sebut berkenaan dengan beasiswa penuh, dan juga beasiswa separa. Jadi yang mana satu beasiswa yang dapat beasiswa penuh dengan beasiswa separa? Okey, beasiswa penuh yang asasi, program asasi, kamu akan dapat beasiswa penuh. Maksudnya asasi kita tak ada kenakan yuran pengajian apa-apa, cuma bayaran pendaftaran saja. Untuk diploma dan ijazah, beasiswa itu beasiswa separa. Tengok pada kelayakan, semua tu kena cek kelayakan, kena tahu berapa jumlah beasiswa yang kamu dapat, lepas tu kaunselor kamu akan buat pengiraan berkenaan yuran kamu. Okey, baik. Cik Fahmi, di ruangan chat box ni sebenarnya saya terima soalan berkenaan dengan syarat kelayakan sebenarnya. Ada yang tanya BM saya C boleh dapat ke, matematik saya gagal lah. Ada yang tanya pasal sains saya. Jadi boleh tak Cik Fahmi terangkan sekali lagi berkenaan dengan syarat kelayakan? Takut ulang nanti lain pula hang. Oh, itu macam ayat saya tu. Okey, tak apa. Saya berbesar hati nak ulang sekali lagi sebenarnya, tak ada masalah. Okey, saya terangkan balik semula. Okey, untuk program yang saya cerita tadi, start daripada asasi. Untuk asasi ni kita perlukan, asasi polis dan sains ni kita perlukan 5 kredit. Syarat dia agak tinggi, 5 kredit. Lepas tu BM dan sejarah kena lulus, wajib lulus. Okey, untuk peringkat diploma, kita perlukan 3 kredit. 3 kredit ni bermakna kredit ni kepujian 3 kepujian, lepas tu BM dengan sejarah lulus sahaja. Okey. So yang ada cakap mat saya gagal ke apa tu tak ada masalah. Yang penting 3 kredit ni any subjek. 3 kredit ni subjek apa-apa sekalipun tak ada masalah, tapi BM dengan sejarah kena lulus untuk diploma. Okey, untuk peringkat ijazah, syarat dia pointer 2.0. STPM ke, diploma vocational ke, diploma akademik ke. Okey, so dia punya pointer kena 2.0. 2.0 dah melayakkan kamu untuk menyambung ke program ijazah. Okey, untuk pelajar-pelajar yang tak cukup 3 kredit, ada 1 kredit, ada 2 kredit, tapi yang penting kamu dapat sijil. Dapat sijil ni bermakna BM dengan sejarah kamu lulus. Dekat bawah tu, kat bawah result SPM tu dah ada tulis, kamu layak untuk dapat sijil. Betul tak dia tulis macam tu, Cik Isa? Betul. Layak untuk dapat sijil. Okey, bila layak untuk dapat sijil ni bermakna kamu lulus lah. Maksudnya BM dengan sejarah kamu lulus lah. Okey, so walaupun kamu 1 kredit, kamu 2 kredit, kamu mesti boleh sambung belajar dekat sini. Kita ada buat program khas. Program khas ni untuk membantu result SPM kamu yang tidak berkelayakan. Program ni kita tak ada kenakan sebarang yuran. Yang penting kamu terus sambung diploma dekat sini, nak membolehkan kamu untuk sambung diploma dalam bidang ni. Program sijil sertifikat khas tu kita buat pada pelajar. So bila kamu ada 1 kredit ke, 2 kredit ke, BM dengan sejarah lulus, boleh, tak ada masalah untuk apply untuk program ni. So selepas kamu setahun 4 bulan, tak silap saya untuk program sertifikat ni setahun 4 bulan. Selepas habis setahun 4 bulan tu, kamu akan sambung ke peringkat diploma. Okey, untuk ke peringkat diploma selepas sertifikat ni, kemungkinan ada pengurangan tahun. Maksudnya mungkin program kita 2 tahun untuk diploma 2 tahun 6 bulan, mungkin boleh jadi 2 tahun sahaja. Sebab dia dah ambil sertifikat ni kita. Sebab masa sertifikat ni, diorang dah belajar basic subjek untuk ke peringkat diploma. So maksudnya dekat sini 1 kredit, 2 kredit, 3 kredit, 4 kredit, 5 kredit, semua boleh belajar dekat sini, tak ada masalah. Peluang masih terbuka untuk anda semua. Yang penting awak serius. Tak serius nak main-main, saya tak. Ini tempat dia. Ini bukan tempat dia. Maksudnya sebab kita macam-macam program lah kita buat. Macam-macam beasiswa lah yang kita dah bagi, kita dah bantu. Tapi kalau kamu rasa nak sia-siakan apa yang kita bagi ni, macam Cik Isa cakap lah, ini bukan tempat dia. Ya, betul.
Okey, Cik Fahmi. Tadi Ya. kita cerita pasal kelayakan. Ini saya nak cerita, ini soalan daripada saya lah, bukan daripada chat box. Boleh ya, Cik Fahmi? Boleh. Okey, sekiranya untuk situasi yang gagal SPM ataupun kalau dekat CJ bawah tu kan dia tulis layak mendapat penyata kan. Mungkin diorang ni gagal bahasa Melayu dan juga ataupun sejarah ataupun kedua-duanya sekali. Situasi diorang ni macam mana? Adakah diorang boleh diterima untuk belajar sertifikat ataupun CJ yang kita tawarkan tu ataupun tidak? Okey, layak untuk dapat penyata, dia layak untuk mendapat sijil Bisa. Layak untuk mendapat penyata ni untuk lepas SPM tu dikira tidak layak sebenarnya sebab BM dengan sejarah dia tak lulus. Dia apa pun kita nak BM sejarah lulus. So dia layak mendapat sijil. Itu membolehkan dia untuk join program sertifikat atau sijil yang kita buat ni. Okey, baik. Kita kepada pelajar-pelajar yang ada di dalam ruangan kita punya Zoom meeting pada hari ini, sekiranya nak bertanya apa-apa soalan boleh gunakan ruangan chat box. Saya akan baca satu persatu sekiranya soalan ni dia berkenaan dengan topik yang kita bincangkan bersama dengan Cik Fahmi. Okey Cik Fahmi, kelayakan beasiswa penuh, apa kelayakan dia? Saya rasa jawapan ni, soalan ni sebenarnya dah dijawab sebenarnya kan? Awak tolong jawab, awak tolong jawab. Okey, syarat kelayakan untuk beasiswa penuh ni, saya ulang sekali lagi, 5 kepujian ataupun 5 kredit untuk mana-mana subjek di dalam awak punya result SPM lah. Okey, ada yang tanya kredit ni apa benda? Kan? Subjek yang ada A, B ataupun C itu kami kira sebagai kepujian. Jadi kalau cukup 5 kepujian di dalam awak punya list, awak punya kelulusan, yang itu kita akan kira sebagai awak punya kelayakan lulus lah. Jadi kalau ada 5 kepujian, kita akan offer awak untuk pengajian full beasiswa, iaitu kita panggil Foundation in Police Science. So iaitu kita boleh panggil itu adalah lanjutan ke ijazah kan Cik Fahmi? Ya betul. Okey Cik Fahmi, saya rasa soalan tu dah dijawab. Kita pergi ke soalan seterusnya. Ada 2 soalan sebenarnya yang sama. Selepas graduate, adakah pihak kolej universiti akan buka tawaran kerja kepada pelajar-pelajar lepasan diploma? Okey. Ramai juga yang sebenarnya bertanya dekat saya sebelum ni soalan-soalan ni. Okey, ini soalan favorite sebenarnya. Okey, kalau hari ni saya bercakap dengan kamu semua, okey, lepas kamu belajar, habis belajar dengan Saitu Universiti ni, kita jaminkan kerjaya 100%, 100%. Tak boleh saya cakap macam tu. Okey, tak boleh. Itu salah. Tak ada tempat-tempat pengajian yang menjaminkan kerjaya 100%. Apa pun bergantung pada diri kamu. Contoh akan datang nanti, kamu result kamu tak berapa cantik, ngam-ngam, kamu belajar main-main tapi lulus lah, lepas tu gagal. Tiba-tiba kamu jumpa saya, cik, kenapa saya tak dapat kerja? Apa saya nak jawab pada masa tu? Kalau saya janjikan kerjaya pada kamu. So apa pun, di mana sekalipun kamu belajar, maksudnya apa pun pada diri kamu tu sendiri. Kalau kamu belajar okey, pencapaian kamu bagus, kamu punya result tetap SEM okey, maksudnya orang kata 3 pointer ke atas tu okey lah bagi saya kan. So selepas kalau kamu disiplin, kamu bagus, apa semua, kamu selalu hadir ke kelas, tak ponting ke kelas apa semua, insya-Allah saluran yang Saitu Universiti bagi ni sangat jelas sebenarnya. Saluran ni dah terang lagi bersuluh sebenarnya. Sebenarnya kita dah ada laluan khas untuk pelajar-pelajar ni. Untuk belajar ni selepas dia habis belajar dengan Saitu Universiti ni, kita akan bantu dia. Macam mana kalau dia mempunyai keputusan yang cemerlang, dia dapat keputusan yang bagus, walaupun memuaskan, kita akan bantu dia untuk mengejar cita-cita dia. Apa yang dia minat tu kita akan bantu. Sebab kita macam Dato' Dr. Yu cakap tadi, kita ni ada program kita ni banyak mendapat usaha sama, mendapat sokongan dari pelbagai badan-badan uniform, agensi-agensi kerajaan. So bagi saya sebenarnya tak ada masalah. Itu yang paling penting adalah disiplin kamu dan pencapaian kamu dekat Saitu Universiti ni. Okey, tadi saya ada tengok masa Dato' Dr. Yu masa Dato' Dr. Yu bercakap tadi, cakap bahasa SPE apa semua kan. Okey, memang apa pun kamu nak mohon kerajaan, kamu kena isi borang SPE 9. Itu wajib kalau nak kerja dalam agensi kerajaan, itu wajib. Okey, tapi memang kita semua pandai isi borang SPE 9 ni, tapi betul ke cara kamu isi tu? Kalau kamu tak belajar. Okey, so sebenarnya penting. Sebenarnya
pelajar-pelajar di Saitu University ni selepas dia orang habis belajar, kita ada buat satu program khas ataupun khusus macam mana mengisi orang SPA dengan betul. Kat situ pun kita dah tolong lagi, kita dah bantu belajar lagi. So kita boleh bantu kamu untuk kejar cita-cita kamu. Okey, satu lagi saya suka tekankan sekali lagi pasal Kejaya ni, program kita ni mendapat pengiktirafan penuh daripada MQA, Agensi Kelayakan Malaysia, dan juga JPA, Jabatan Perkhidmatan Awam. Okey, so kita dah lengkap pengiktirafan kita. MQA ni melayakkan kamu, maksudnya kamu punya sijil ni memang laku diploma kamu ni memang laku. MQA ni sangat penting. Kalau kamu belajar mana-mana institut ataupun universiti mana-mana pusat pengajian, wajib kena ada MQA. MQA ni menentukan kamu punya, maksudnya kelayakan kamu paling penting. Maksudnya sijil tu memang lakulah, diploma tu memang lakulah. Okey, so JPA pula ini melayakkan kamu untuk bekerja dalam sektor kerajaan. Sebenarnya tak semua program ada pengiktirafan daripada JPA, tapi disebabkan kita dah lebih 10 tahun menjalankan program yang berkaitan dengan kerajaan ni dan ada usaha sama, so membolehkan pelajar-pelajar kita, membolehkan program kita ni dapat pengiktirafan daripada JPA. So akan datang membolehkan pelajar-pelajar kita ni bekerja dalam sektor kerajaan. Jelas Cik Isa? Jelas sangat. Okey, Cik Fahmi, kita ada soalan. Sebenarnya diorang ni type benda yang sama, diorang spam bahagian chat ni sebenarnya. Sebab dia orang takut saya tak baca. Jadi jangan risau, saya rasa kebanyakan soalan yang saya nak ajukan pada Cik Fahmi sebenarnya dah dijawab tadi. Tapi ada satu soalan yang berkenaan dengan fizikal. Di mana fizikal ni sebenarnya saya rasa di slot Datuk Dr. Yu telah pun terangkan pasal fizikal ni. Boleh tak dari sudut pandangan Cik Fahmi sendiri terangkan berkenaan dengan syarat kelayakan untuk fizikal ni? Dari segi berat, dari segi rabun dan sebagainya lah. Tadi Datuk Dr. Yu dah terangkan yang mana-mana yang mungkin ada rabun, pernah patah kaki, ada masalah lain ke apa semua kan. Okey, untuk pengetahuan kamu, tak semua agensi badan beruniform ni yang terlalu menitik beratkan tentang ujian fizikal ni. Okey, contoh, saya bagi contoh lah. Sebab kita bidang penguatkuasaan. Okey, penguatkuasaan yang bekerja, penguatkuasaan majlis pembandaran. Majlis pembandaran ada bahagian penguatkuasaan. Okey, itu salah satu yang tak menitik beratkan fizikal sangat. And then lagi yang saya bagi contoh, agensi anti dandah kebangsaan. Itu pun sama. Dia tak menitik beratkan sangat tentang fizikal, tapi dia menitikkan berat tentang kelayakan akademik. Okey, and then satu lagi penguatkuasa dekat Jabatan Agama. Jabatan Agama pun ada penguatkuasa. Okey, itu pun sama. Itu tidak menitik beratkan tentang fizik. Memang ada ujian fizikal tapi tak terlalu ketat lah macam Datuk Dr. Yu cakap tadi. Macam Dr. So benda ni sebenarnya adalah peluang lain kamu. Kalau kamu tak dapat pergi ke PDRM ke, tentera laut ke, custom ke, sebenarnya kamu ada peluang lain dalam bidang penguatkuasaan ni. Kalau kamu betul-betul minat dalam bidang penguatkuasaan ni, banyak sebenarnya peluang kamu akan datang. Itu yang boleh saya sharekan Cik Isa. Okey, Cik Fahmi, apa beza beasiswa penuh dengan beasiswa separa? Beasiswa penuh ni kita taja sepenuhnya lah. Jelas saya bagi beasiswa sepenuhnya. Beasiswa separa ni dia ada amount dia. Dia tengok pada kelayakan dan lepas tu ada nilai beasiswa yang kita bagi. Itu semua kena check dengan kaunselor. Sebab saya tak boleh nak terangkan secara kat sini. Mungkin ada dia punya kelayakan dia untuk beasiswa separa ni. So kalau kamu betul-betul nak beasiswa ni, kamu betul-betul nak masuk belajar dekat sini, selepas habis saya bagi taklimat ni, saya bagi penerangan ni, terus berhubung dengan kaunselor kamu, cakap saya berminat nak daftar. So dengan apa yang saya terangkan tadi, saya nak tengok berapa ramai yang dalam ni yang betul-betul minat nak daftar. So saya nak kamu type dekat ruangan chat, saya berminat nak daftar. Masih lagi menunggu. Ada seorang, dua orang, tiga orang, empat orang. Tubi-tubi Cik Fahmi yang berminat nak daftar.
Okey, Cik Fahmi, sementara kita tunggu diorang respon dari segi jawapan apa soalan Cik Fahmi tadi, saya ingin respon soalan daripada Alif Aidil. HR office macam mana ya? Tu kos keselamatan je. Okey. Yang itu sebenarnya di fakulti yang lain sebab kita di bawah fakulti keselamatan. HR office ni di bahagian fakulti yang lain. Jadi kita sekarang ni topik yang kita bincang berkenaan dengan fakulti keselamatan. Jadi kita tumpu yang berkenaan dengan fakulti yang kita bincangkan sekarang. Jelas Alif? Okey Cik Fahmi, kita terima boleh dikatakan lebih daripada 20 orang yang berminat nak daftar ni. Okey, good. Saya suka pelajar yang serius, saya suka. Saya tak nak masuk sini main-main. C dan C+ tu kita kira sebagai kepujian. Asalkan di dalam sijil awak dia tulis kepujian, dia tak tulis dia tak tulis puji-pujian, jadi itu kepujian lah tu. Okey, pegawai tentera Rabun boleh ke? Saya rasa benda ni kita dah recap terlalu banyak. Untuk mana-mana pegawai tentera ke polis ke Rabun, kita boleh cakap tak boleh. Kalau Rabun sikit-sikit tu boleh lah. Kalau Rabun yang terlalu berat macam saya pakai spek ni memang tak boleh lah. Jadi saya rasa penjelasan tu boleh difahami ya. Okey, apa list subjek yang akan dipelajari? Cik Fahmi. Ada yang bertanya ni. Ada jawapan yang paling simple. Apakah subjek yang akan dipelajari? Sebenarnya dalam bidang penguasaan ni, subjek-subjek yang kita tawarkan ni memang apa yang kita ajar ni sebenarnya sangat menarik. Macam-macam berkenaan dengan jenayah, siasatan, forensik. Itu antara subjek yang kamu akan belajar. Itu salah satu subjek yang menarik lah. Tapi kalau kamu nak lebih detail tentang subjek ni, minta kepada kaunselor kamu untuk sharekan berkenaan dengan itu kita ada share dekat skrin boleh tengok dekat situ, kamu pun boleh zoom antara subjek-subjek yang kamu akan belajar. Kalau kamu nak selepas ni kamu nak minta kaunselor supaya sharekan subjek-subjek yang kamu belajar sepanjang kamu belajar di satu universiti ni, kaunselor kamu pun ada simpan semua tu, dia boleh share kepada kamu. Saya rasa better dia boleh berurusan dengan kaunselor untuk diorang tahulah list subjek apa yang diorang belajar. Kita ke topik yang seterusnya. Okey, Cik Fahmi. Tambah sikit Boleh, silakan. Okey, saya sebenarnya lebih suka kalau kamu terus berhubung dengan kaunselor kamu. Sebabnya kaunselor yang kita lantik untuk membantu kamu ni semuanya terlatih. Sangat terlatih untuk membantu kamu. Apa je masalah, macam mana nak daftar, macam mana nak tahu berkenaan apa-apa pertanyaan sekalipun. Saya rasa kaunselor yang kita lantik ni cukup terlatih dan sangat membantu. Handsome, baik-baik, cantik-cantik, insyaAllah. Saya tak tahu nak komen tu. Okey, kita ambil satu soalan yang terakhir lah. Boleh Cik Fahmi? Boleh. Sebelum kita tamatkan kita punya sesi live kita pada ini. Sebab kita dah bersiaran lebih 2 jam kita bersiaran. Okey, kalau Kidal ni macam mana? Kidal. Bagi dari sudut Cik Fahmi, Kidal ni macam mana? Kidal tak jadi masalah sebenarnya. Itu bukan syarat utama pun. Kidal masing-masing, Kidal tu hanya bagi saya kelebihan. Okey, last apa beza asasi dengan diploma? Mungkin ada yang jelas. Tadi tanya, asasi ni fast track. Asasi setahun je. Setahun kamu ambil asasi, kalau kamu ada 5 kredit, lepas tu BM syarah kamu lulus, kamu setahun je kamu ambil asasi, lepas tu kamu dah boleh pergi peringkat ijazah. Jadi kalau diploma ni 2 tahun 6 bulan. Lama sikit lah yang ada cukup 3 kredit apa semua kan. Okey, so dia cuma 2 tahun 6 bulan, lepas tu baru sambung ke peringkat ijazah selama 3 tahun. Okey, beza dia masa kamu singkat lah, masa pembelajaran kamu tu kamu tak perlu belajar sampai 2 tahun setengah untuk sambung ke ijazah. Kamu cuma perlukan belajar setahun saja untuk kamu pergi ke peringkat ijazah. So setahun campur ijazah 3 tahun, 4 tahun. Okay, baik. Saya sebenarnya lupa saya nak ingatkan kepada pelajar-pelajar, sekiranya ada poin-poin penting boleh sediakan pen dan kertas sebenarnya. Tapi
Saya cuma nampak seorang je yang saya nampak dia ada respon untuk menulis, iaitu Nas. Dia memang saya nampak dia respon daripada tadi, dia menulis sesuatu. Jadi saya mengucapkan terima kasih pada Nas kerana mencatat segala apa yang kita bincangkan. Tahniah, ucapkan tahniah kepada dia. Tahniah, sebab kita nampak dia ada kesungguhan kat situ lah sebenarnya. Betul. Okey, kita ke Cik Fahmi tadi ada terangkan tak berkenaan dengan yuran? Sebab ada soalan yang tanya ni. Dah terangkan dah. Berkenaan apa? Berkenaan dengan harga yuran. Harga yuran. Okey, macam saya cerita tadi, sebab kita beasiswa kita berlainan. Saya tak boleh nak cakap dalam ni. So amount beasiswa apa semua kan. So kamu boleh terus rujuk pada saya nak kamu menggunakan kaunselor kamu tu. Bagi kerja sikit kat kaunselor kamu tu. Kalau saya cerita semua kat sini, kaunselor-kaunselor saya semua ni tak ada kerja nanti. So kamu kena terus tanya dengan kaunselor kamu nanti, dapatkan yuran yang sebenar, dapatkan kelayakan kamu, sama ada kamu layak atau tidak untuk mendapatkan beasiswa. Kemudian nanti kalau betul, kamu terus boleh mendaftar. Okey. Daripada Farid, Saitun ni ada sukan ke? Allah dik, kalaulah COVID ni tak ada, macam-macam sukan kita ada dik. Buat masa sekarang ni tak ada lah. Buat masa ni tak ada lah. Kena cuma compound kita nanti. e-sport je lah. Okey, setakat ni saya rasa kita boleh tutup ruangan question and answer bersama dengan Cik Fahmi. Jadi saya rasa semua penerangan yang diberikan oleh Cik Fahmi sangat jelas untuk digunakan di masa akan datang untuk pendaftaran nanti. Jadi saya ingatkan kepada semua pelajar-pelajar yang ada di sini, sekiranya ada soalan-soalan yang saya tak sempat nak baca di sini, anda boleh berurusan semula dengan kaunselor anda. Siapakah kaunselor anda? Siapa yang berikan link kepada awak, itu adalah kaunselor awak. Jadi boleh berurusan semula dengan kaunselor awak, boleh bertanya apa saja, awak boleh ganggu dia, awak boleh message dia, tapi janganlah 24 jam awak tanya dia lah. Okey, boleh bertanya apa-apa saja, cara-cara nak mendaftar sekiranya lepas sesi live ni tamat. Sekiranya anda, saya lihat tadi, saya nampak ramai yang yang tulis saya berminat nak mendaftar. Jadi selepas tamat live daripada hari ini, saya nak anda semua berurusan semula dengan kaunselor, tanya dengan dia macam mana cara nak mendaftar. Itu yang paling penting. Step yang pertama, kalau anda betul-betul nak mengejar impian anda untuk menjadi salah satu anggota ataupun masuk di dalam mana-mana pasukan, itu antara salah satu step untuk anda semua mengorak langkah. Jadi berurusan semula dengan kaunselor macam mana cara nak mendaftar. Okey? Harap jelas Okey, Cik Fahmi ada apa-apa lagi nak tambah sebelum kita nak tamatkan kita punya live kita pada hari ini? Okey, saya tak ada. Saya dah cakap panjang lebar dah, saya dah terangkan pada semua. So saya cuba saya tak nak pun bercakap panjang sebenarnya. Okey, cuma saya nak pesanlah pada pelajar sekarang ni, siapa yang join hari ini adalah tindakan awal dan tindakan bijak sebenarnya. Siapa yang join ini sampai habis, sebenarnya kamu ni seorang yang bertuah. So kamu ni sangat bertuah dan kamu dapat ilmu, macam-macam ilmu kamu dapat hari ini. So ilmu, penerangan semua kamu dapat. So suka saya ingatkan sekali lagi, COVID-19 ni, belajar secara online ni bukan alasan untuk kita berjaya. So apa yang saya nak pesan, online Cik Fahmi. Apa saya nak pesan kepada kamu semua ni yang ada dalam ni, kalau betul-betul berminat dengan program ni, program penguatkuasaan undang-undang ni, program pengurusan keselamatan ni, terus bertindak dengan segera, jangan tunggu apa lagi, jangan bagi alasan apa-apa. Terus berhubung dengan kaunselor kamu untuk dapatkan lebih detail dan cakap dengan dia, saya berminat nak daftar. WhatsApp dia sekarang, boleh WhatsApp, saya berminat nak daftar. Baru kaunselor tu nampak, awak bersemangat. Okay, itu saja pesan saya. So, jaga diri, jaga SOP, sama-sama perangi COVID-19. InsyaAllah. Okey, terima kasih Cik Fahmi di atas nasihat yang terakhir berkenaan dengan SOP. Dan kita nak ucapkan terima kasih pada Datuk Dr. Yu sekali lagi yang masih lagi setia di dalam live kita sampai habis. Terima kasih Datuk Dr. Yu sebagai tetamu jemputan dari Saitun University College. Terima kasih. Thank you so much Datuk. Thank you. Okey, dan terima kasih juga kepada Cik Fahmi selaku kaunselor yang bertugas di Saitun University College. Jadi
Ini adalah langkah yang terakhir. Anda boleh berusaha semula dengan kaunselor-kaunselor anda untuk bertanya macam mana cara nak mendaftar. Jadi setakat ini itu sahaja daripada saya. Saya ucapkan terima kasih kepada anda semua. Kita jumpa di live di masa akan datang dengan orang yang lain, dengan topik yang lain. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Rajin Nas, type ke tulis?